Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia Tuan Imam Surah Al-Hijrah, juga Tuan Kuasa Surah Jamaah Ahli Qaryah Kota Warisan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan lagi pembacaan kitab fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Memulakan dengan asas berkenaan dengan fiqh dari segi sumber-sumber fiqh, barulah kita akan memasuki kitab-kitab yang tersenarai di bawah hukum hakam fiqh itu iaitu kitab taharah, kitab salah, kitab zakat, kitab siyam, kitab hajj dan seterusnya sampailah kepada kitab al-aiman wan nudur, kitab berkenaan dengan pemburuan, kitab berkenaan dengan sembelihan yang akan pergi sampai kepada tahap itu. Justru untuk kita lebih mengerti fiqh itu dengan lebih jelas lagi, harusnya kita ada ilmu alat, apa yang dikatakan sebagai foundation, asas kepada pengetahuan bagaimana hukum hakam itu dapat dikonklusikan, disimpulkan oleh para ulama. Maka hukum telah pun disimpulkan sebagai wajib berdasarkan nas yang telah mewajibkannya. Hukum bahawa hukum amalan tertentu itu dilarang dan diharamkan berdasarkan ada tegahannya. Tegahan terbagi kepada tegahan yang haram dan tegahan yang makruh. Maka dengan demikian perlu ada ilmu asas kepada hukum hakam tersebut, agar kita bila bersama dengan hukum hakam yang berikutnya ini, kita tidak akan terkeliru dan tidak ada orang kata kecelaruan dalam bab hukum. Namun demikian, hukum ataupun ilmu tentang hukum hakam tidaklah cukup, harus dikukuhkan dan dimomentumkan oleh keimanan. Sebab itulah para sahabat tidak ada masalah untuk melaksanakan hukum, kerana manar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan adanya asas keimanan 13 tahun di bumi Makkahul Mukarramah, barulah ayat al-Makkiyah berakhir, berpindah sesudah Madinatul Munawwarah. Ayat tempoh sesudah hijrah dipanggil ayat Al-Madaniyah. Ayat Al-Madaniyah ialah ayat tentang hukum. Kita membahaskan tentang fiqh manhaji ini, kitab kita membahaskan tentang hukum. Tetapi harus diingat bahawa untuk nak mencapai kepada penyempurnaan hukum harus didasarkan terlebih dahulu dengan kekuatan dan pengukuhan akidah. Justru para sahabat tidak ada masalah pun nak sembahyang, tidak ada masalah pun nak berzakat, tidak ada masalah pun nak berpuasa, tidak ada masalah pun nak menunaikan haji, sebab mereka sudah ada asas iman. Mereka tidak akan meninggalkan sembahyang sebab mereka tahu kalau meninggalkan sembahyang, Allah ada kata, ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu boleh masuk dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami masuk dalam neraka saqar, dijawab oleh penghuni neraka saqar kerana mereka tidak pernah sembahyang. Akibat ketakutan dan takwa kepada Allah membawa kepada mereka tidak akan tinggalkan sembahyang.
Bukan kata sembahyang wajib, sembahyang sunat yang witir pun Ali tak pernah tinggal. Itu tahap yang sudah makamnya lebih tinggi lah. Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah tinggal mendengar, maknanya tinggal dia punya sembahyang subuhnya dalam keadaan berjamaah. Betul sekali. Itu Sa'id bin Musayyib, dia punya makamnya amat-amat mulia dan amat-amat tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung sumber-sumber bermula daripada Al-Quran. Betul maksudnya? Bermula daripada sumber yang pertama, sebagaimana yang telah diketahui bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum hakam syarak yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, begitu juga melalui lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Secara asasnya Al-Quran menerangkan hukum wajib sembahyang, wajib berzakat, wajib berpuasa, wajib menunaikan haji. Tetapi bagaimana pelaksanaan, bagaimana rukun-rukunnya, syarat penyempurnaannya, apa yang membatalkannya tidak tersebut di dalam Al-Quran. Dengan demikian Nabi Muhammad menghuraikan cara bagaimana nak menunaikan salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah bagaimana kamu lihat aku ini menunaikan salat. Justru rujukan yang paling pertama sekali ataupun sandaran hukum yang paling berautoriti tinggi sekali iaitu Al-Quran. Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Kalau dari segi ta'arif, Al-Quran kalamullah al-munazzal daripada Allah, kalam Allah yang diturunkan daripada Allah melalui perantaraan Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beribadat bila membacanya. Itu ta'rif Al-Quran, iaitu kalam Allah diturunkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril dan mendapat pahala beribadat membacanya, bagi membezakan di antara kalam Allah secara aslan makna originally daripada Allah, tetapi lafzan daripada Nabi Muhammad, maka itu dinamakan hadis kursi. Kalam Allah dari segi makna dan lafzannya daripada Nabi Muhammad. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan, maka fi ma yarwi Nabi SAW an rabbih, sebagaimana Nabi meriwayatkan daripada Allah, maka Allah berfirman dalam hadis kursi. Contohnya, kullu amali ibni adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah baginya 10 kali ganjaran bagi setiap amal ibadat. Likulli hasanatin bi asyri amsalha, setiap amalan 10 kali ganjaran. Sebab itulah orang yang hadir sembahyang Jumaat dalam keadaan membersih diri, berwangi-wangian, dan tidak, Rasulullah kata, dan tidak melangkah bahu orang lain di ketika berada di dewan salat Jumaat. Dia tidak sampai kepada bertuh redah sampai habis kena kepala orang ke, ataupun dia tidak merenggangkan di antara dua orang yang sudah akrab duduk berhampiran. Maka orang yang dalam keadaan bersuci dari rumah, berwangi-wangian, datang awal, dan tidak dia melompat bahu orang dan memisahkan dua orang yang sudah rapat duduk. Kadang-kadang dia suruh kawan tu di tepi-tepi ni, saya punya tiang lama ni, saya punya nama apa dia tengok, Haji Osman dia kata. Jadi dia claim dia punya tiang rupanya. Walahal mana boleh kita tandakan, maknanya itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang itu melakukan sedemikian, diampunkan baginya dosa daripada Jumaat sampai Jumaat yang berikutnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan sampai bersambungan Jumaat ke Jumaat 7 hari. Tetapi setiap amalan 10 kali ganda, akibat daripada 10 kali ganda ganjaran pengampunan, dia telah pun bertambah bonus pahala dengan Sabtu, Ahad dan Isnin. Maka pengampunan daripada Allah akibat
sopan dan akhlaknya seseorang menghadapi hari Jumaat dengan buat perangai macam tu, dia dapat ampun daripada Jumaat kepada Jumaat, tambah lagi Sabtu, Ahad dan Isnin. Kecuali saum, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu milikku. Bukan kata Nabi, kata Allah. Rasulullah menyampaikan saja kata Allah, maka itu dipanggil hadis kursi. Hadis kursi makna daripada Allah, lafzan, secara lafz daripada Nabi Muhammad. Apakah dia beribadat dibaca? Tidak. Dia tidak jatuh ibadat membacanya, sedangkan Al-Quran jatuh ibadat membacanya. Justru hadis qudsi tidaklah sampai kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, an Umar ibni Al-Khattab. Tak payah baca Taranum, tak apalah. Kalau kita baca hadis ke, tidak perlu baca begitu. Tetapi baca Al-Quran boleh. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil, bacalah dengan maknanya penuh tarannum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran sumber rujukan bagi menentukan hukum fiqh Islam. Oleh itu, apabila kita menghadapi masalah, kembalilah kepada Al-Quran, mencari hukum hakam. Jika kita dapati hukum tersebut di dalamnya, hendaklah kita merujuk dan beramal dengan hukum tersebut, dan tidak boleh merujuk kepada lain daripada Al-Quran, sama ada Taurat ataupun Injil, apatah lagi yang lain daripada hukum ataupun kitab samawi, apatah lagi begitu, maknanya untuk merujuk hukum hakam. Apabila kita ditanya berkenaan dengan hukum Arab, berjudi, pemujaan berhala, penentuan nasib melalui batang-batang anak panah, hendaklah kembali kepada Al-Quran. Didapati Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, memuja berhala, mengundi nasib, bertenung nasib ataupun membuat cabutan melalui batang-batang, sama ada daun ke ataupun lidi ke, ataupun kadang-kadang dia baling kertas ke, keluar nombor tu, maknanya itu dia punya takdir dia. Dia punya takdir dia. Ada juga begitu. Sama ada di hulu tangannya pun ada. Dia tengok bagaimana urat tangannya, maka akhirnya ditenunkan ataupun ditentukan nasib melalui bacaan pada telapak tangannya. Man atakahinan, sesiapa yang Rasul kata, sesiapa yang datang tukang tenun nasib, faqad asa Abul Qasim, dia telah melakukan maksiat terhadap bapa Qasim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang mendatangi kahinan juga, sesiapa yang mendatangi tukang tenun nasib, maka tidak dimakbulkan amalannya selama 40 hari. Hadis yang kedua menunjuk kata bahawa larangan yang begitu keras daripada Allah dan daripada Rasul untuk kita merujuk kepada tukang tenung nasib, tukang mandang kita melalui tangan, melalui firasat tertentu dan seumpamanya. Bahawa sesungguhnya perkara itu rijsun min amal syaitan, perkara itu adalah merupakan kotoran najis daripada perbuatan dan amalan syaitan. Justru jauhkanlah kamu agar kalian berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita melihat bahawa al-khamru, iaitu arak, kalau kiaskan pada zaman sekarang, yang memabukkan termasuklah juga ekstasi. Daun ketum pun tidak kurang ganah dia dan juga pelalian dan khayalannya. Bila dia diambil dia punya kuantiti rebusan ketum berlebih-lebihan, dia memang akan khayal. Begitu juga gam yang dimasukkan dalam plastik bag, kemudian dipekakkan ke mukanya, kemudian dihidup, itu pun memang khayal. Itu pun boleh membawa kepada kesan yang begitu keras kepada otak. Kalau dilangsungkan selama 6 bulan, memang gila lepas tu. Memang boleh bawa gila. Orang yang mengambil ekstasi dengan
eksesi ingredient di lokal berbeza dengan yang imported. Yang imported mahal, satu tablet tu, maka dia ambil yang lokal. Lokal murah, 30-20 ringgit, mungkin paling-paling pun 50 ringgit, murah lagi. So ingredient kandungannya adalah serbuk kaca campur dengan racun tikus. Apabila dia masuk dalam badan, dia akan melukakan sistem dalaman badan. Bila dia luka, membawa kepada pendarahan yang mempercepatkan keaktifan racun tikus sampai kepada saraf otak. Dengan demikian, otak akan terus menerima keracunan dan impak daripada khayalan ataupun daripada pelalian itu. Dia akan jadi lali, dia akan jadi macam tidak normal, tidak waras lagi. Dia boleh meloncat, tak penat-penat pun. Dan dia boleh ambil pil kuda dalam keadaan dia nak main bola ke, dia nak bersukan pun dalam keadaan yang gagah perkasa. Bawa trailer pun daripada sini sampai ke Kelantan ke mana pun kuat, gagah. Jegir mata elok sebab dia dah ambil pil-pil gitu. Padahal itu semua adalah merupakan rijsun min amali syaitan. Allah jadikan hukum ini sebagai untuk kalian, maknanya tuflihun, berjaya. Sebab itu harus kita faham Al-Quran bukan merupakan bacaan ketika kita anak-anak umur 4 tahun 5 tahun baca-baca Quran. Ikutlah baca Quran. Habis dia jadi 3, habislah khatam Quran. Lepas tu selamat tinggal Quranku. Selamat tinggal Quranku kerana Al-Quran sudah selamat bagi dia. Sesudah dia khatam Al-Quran, tidak berjumpa lagi dengan Al-Quran, tidak bertaaruf dengan Al-Quran. Walhal peringkat fardu ain yang mula-mula baca, tajwidkan, laraskan makhraj huruf. Kemudian bila kita berada di tahap yang lebih dewasa, baca tafsir, baca hukum hakam, bongkarkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan cuba amalkan. Sekarang buka harumyahya.com, buka i'jaz Quran, kemu'jizatan Al-Quran, kajian saintifik Al-Quran, begitu banyak sekarang ni. Begitu banyak kajian-kajian yang begitu hebat berkenaan dengan kehebatan Al-Quranul Karim. Justru janganlah kita jadikan Al-Quran itu hanyalah satu modul dan teks buku ketika mana di usia darjah 3 ke bawah. Lepas tu selamat dia. Selamat, tidak berjumpa